Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey. Semua dah ada dah? Sudah. Sudah. Okey. Okey, kau sudah on your camera. I want to see you so that I know that you're here. Hana dah ada, Akila dah ada. Hanisa? Okay, good. Izzat Zafirin? Okay, good. Okay, Shakira? Siti? Are you there, Siti? Okay, Akila Fandi dah ada. Akila Fandi ke yang tadi tak ada kamera tu? Betul. Dah ada dah. Okay, welcome back ya. Okay, Ain Aisyah? Are you there? Anis? Nadia? Okay, welcome back everybody. Thank you very much for coming back to this class. Nasib baik tak ada pergi jauh-jauh. Okay, apabila kita nak mula ni, kita perlulah berlaung dan menjerit seperti biasa untuk menyuntik semangat kita, menaikkan semangat kita. Kalau kita tidak berusaha untuk menaikkan semangat kita dan keterujaan kita, siapa yang nak menaikkan semangat kita? Kan? Jadi kena datang daripada dalaman, kita sendiri yang kena buat. Okey? Jadi apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta semua serentak untuk menjerit nak mula. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Nak mula. Okey, bagus. Tepukkan kepada semua. Tepuk. Okey. Wow. Best. Okey, jadi kita ni untuk sesi seterusnya, kita akan terus berlatih kerana kita nak menimba seberapa banyak pengalaman yang boleh, bercakap seberapa kali yang boleh supaya kita dapat mengurangkan ataupun menghapuskan rasa gemuruh dan gementar kita. Okey? Baik. Ada yang bertanya dengan saya, Encik Azmi, tangan ni apa lagi kita boleh buat dengan gerakan tangan kita? Tengah macam ni aja. Is this everything that you do with your hands? No. There's more to it, okay? There's more to it. Okay, let me show you a few things that you can do with your hands. Number one is when you describe things. So you can use your hands to describe things. Right? For example, when you are describing big, you can extend your hands. Small, you can bring your hands together like this. Okay, contohnya, okay, Akmal and I went fishing yesterday. Akmal caught a big fish and I caught a small fish. Big fish, small fish. Okay, that is better than Akmal and I went fishing yesterday. He caught a big fish. I caught a small fish. Akmal and I went fishing yesterday. He caught a big fish and I caught a small fish. Right? So is that better? Jadi besar, kecil. However, please don't confuse your audience by doing this. Akmal and I went fishing yesterday. He caught a big fish and I caught a small fish. Yang ini confusing kan? Sebab bila small besarkan pula. Bila big kita kecilkan pula ya. Okay, so what I want you to do is switch on the cameras. All of you switch on the cameras. Everybody switch on your cameras. Switch on your microphones also. Okay, good. Amal tak ada ya? Alia. Okay, Anis.
Syahikira, switch on your Irshad, switch on your camera. Okay. Now listen to the words I use and the gestures that I apply. After I count 1, 2, 3, I want everybody to use the same words, repeat the same words and the same gestures that I have used. Okay. Akmal caught a big fish. I caught a small fish. Okay. 1, 2, 3. Akmal Akmal got a got a big big fish. fish. I I got got a a small small fish. This is a huge problem. This is a small issue. 1, 2, 3. This This is a a huge huge problem. This is a small Issue. Okay. Amar is tall, but I'm short. Amar is tall, but I'm short. 1, 2, 3. Amar is tall, but I'm short. I'm short. Okay, Sharol is far away, but I live nearby. Sharol is far away, I live nearby. 1, 2, 3. It is a round thing. 1, 2, 3. It is a round thing. It is a square thing. It is a square thing. It is a triangular thing. It is a triangular thing. Okay. Ikan Akmal besar. Ikan saya kecil. 1, 2, 3. Ikan Akmal besar. Ikan saya kecil. kecil. Ini masalah besar. Masalah ini kecil saja. 1, 2, 3. Ini masalah besar. Masalah kecil saja. Ya. Benda tu bulat. 1, 2, 3. Benda tu bulat. Tika itu bersegi 4. Tika itu bersegi 4. Alat itu bersegi 3. Alat itu bersegi 3. Okay, so you can use your gestures to describe things. Make sure you use the correct gesture and don't confuse your audience with the wrong gesture. Number 2, you can also use your gestures when you come across a negative word to deny. Okay, now look at this. Yeah, imagine that I am in the court. Yeah, and the judge, okay, has asked me to deny my guilt before he passes judgment. Okay, selalu kat mahkamah sebelum hakim menurunkan penghakiman, dia akan beri peluang kepada pesalah yang kena tuduh untuk menidakkan tuduhan. Ya, okay, cara pertama, Yang Arif, saya tidak bersalah, bukan saya orangnya. Yang kedua, Yang Arif, saya tidak bersalah, bukan saya orangnya. Yang mana lagi berkesan rasanya? Yang nombor 2. Yang benar-benar kan? Jadi buat betul-betul. Bila kita berjumpa dengan kata negatif seperti tidak, bukan, pangkah ya. Pangkah ya. Okey. Pangkah perkataan negatif. Saya tidak bersalah. Jangan pangkah kata lain. Saya tidak bersalah. Bukan saya orangnya. Ni keliru. Ya ke tidak ni? Ya. Lepas tu sungguh-sungguh pangkah dan jatuhkan tangan. Jangan pula Yang Arif, saya tidak bersalah. Bukan saya orangnya. Itu dah macam Ultraman pula. Okey, buat sungguh-sungguh ya. Yang Arif,
Saya tidak bersalah. Jangan pula yang Arif. Saya tidak bersalah. No, no, no. Bukan saya yang Arif. Bukan saya. Okay. So follow me. Follow. Follow my words and action. Okay. Saya tidak bersalah. 1, 2, 3. Saya tidak bersalah. No, Syakina, jangan saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Ni Syakina, saya tidak bersalah. Jangan. Lepas tu jatuhkanlah tangan tu. Saya tidak bersalah. Okey. Bukan saya orangnya. 1, 2, 3. Saya tidak bersalah. Bukan saya orangnya. Ya. Kontraktor kita tak datang tadi. Kontraktor kita tak datang. 1, 2, 3. Datang. Mereka tak mau buat kerja itu. Mereka tak mau mau buat kerja itu. Okay, dalam bahasa Inggeris pula. I'm not guilty. 1, 2, 3. I'm not guilty. I didn't do it. I didn't do it. We couldn't go there. 1, 2, 3. We couldn't go there. They shouldn't perform this. They shouldn't perform this. So whenever you come across a negative word, to strengthen the word, you should cross the negative word. Okay? Well, you can also cross with one hand. I'm not guilty pun boleh juga ya. But cross your hand ya. The movement is cross. Okay. The third one is you can use your finger, the number of fingers that you raise you can also use your fingers to sequence your points. For example, point number 1, point number 2, point number 3. Okay. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. So that the audience know you are talking on which point. Yeah, first, second, third. Very clear, yeah. Okay. Follow my words as well as my action. Point number 1. 1, 2, 3. Point number 1. Point number 2. Point number 2. Point number 3. Number 3. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah kedua. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah ketiga. Okay, good. So the fourth one is when you want to stress important keywords and ideas. So you can either slap, chop, punch, or point. Okay, slap, chop, punch, or point. But on Zoom, yeah, I prefer to do this because it's clearer. Yeah, but when I perform live, in front of everybody, then I have a lot more things to do with my hands. Easier for me to do slap, okay, chop, punch, or point. Okay, let me demonstrate to you what I mean by those gestures. Look at this example. Now, ladies and gentlemen, I hope all of you will pay attention to what I'll be telling you because this is important for the future of your career. First version. Second version. Ladies and gentlemen, I hope all of you will pay attention to what I'll be telling you because this is important for the future of your career. Third version. Now, ladies and gentlemen, I want all of you to pay attention to what I'll be telling you because this is important and critical for the future of your career. Jadi mana nampak lebih bersungguh-sungguh? The first version, second version, third one. Third one, yeah. Okay. So let's try. Let's look at another example.
This is an important issue. This is an important issue. Mana lagi nampak more important? The first or the second one? Second. The second one, of course, kan? Okay. So listen to my words. Look at my gestures. And when I count 1, 2, 3, I would like all of you to repeat together, yeah? Okay. This is an important issue. 1, 2, 3. This is an important issue. We must work together. We must work together. We need to go there. We need to go there. You can do better. You can do better. Ini perkara yang penting. 1, 2, 3. Ini perkara yang penting. Kita mesti lakukannya. Kita mesti lakukannya. Kita boleh bekerja sama. Kita boleh bekerjasama. Okay, so apply these gestures supaya ada kepelbagaian, variety. Beda tu daripada awal hingga akhir macam ni aja kan. Macam Akilah kan, dia selalu buat macam ni dah sekarang. Pasal baru belajar buat benda ni 1 hari kan. Jadi tadi pun saya tengok Akilah bila dia present dia macam ni je, satu je kan. Okay, baguslah. Better this than no gestures at all. Tapi kalau kita terus buat yang sama aja 20 minit, balik pada perkara masalah pertama, kebosanan. Ya. Jadi mula-mula menarik juga tangan dia gagak, tapi sama je kan, bosan lah pula kan. Jadi kita mestilah ada kepelbagaian dalam cara kita menggunakan gerakan tangan kita supaya audience kita tidak rasa bosan. Okay, understand? Okay, so the next round, okay, you will use these gestures when you practice. Okay, gunakan semua gerakan yang saya sebut tadi ya. Besar, kecil, describing. Okay, bila kita come to a negative word, kita pangkas negative word ya. I'm not guilty. They didn't do it as I wanted them to. Cross your hands. Lepas tu sequencing 1, 2, 3. And finally, I want you to emphasize your points. Emphasize the keywords by either slap, chop, punch, or point. Okay, it's pointing, yeah? Okay, so now what I would like you to do is, okay, I would like you to talk about perkara yang saya tak suka, perkara yang saya benci. Okay, ceritalah. Masih bercerita lagi. Tadi kita bercerita stuff that you like, stuff that you love. But this time, I want you to do the opposite. I want you to talk about stuff that you hate, stuff that you don't like, perkara yang anda benci. Jadi untuk pusingan yang ini, I allow you to choose whether you want to deliver in English or you want to deliver in BM. Pilihlah. Nak sampaikan dalam BM pun boleh, nak sampaikan dalam bahasa Inggeris pun boleh juga. Terpulang kepada anda, which one you prefer, okay? Tapi topiknya, satu perkara yang anda benci. Lepas tu bagi 3 sebab kenapa. At the end of it, apa kita suruh buat? Jangan buatlah. Jangan ikut. Jangan buat. Jangan tengok. Bencilah tengok cerita tu. Jangan tengok. Bagi 3 sebab, lepas tu jangan tengoklah ya. Buang masa je. Okay? Bencilah dengar lagu tu. Lagu K-pop tu macam orang goreng kuali pun ada juga. Tong teng, tong teng, tong teng. Jangan dengarlah. Buang masa. Apa boleh juga kan. Ya. Buku, bazir masa je baca buku tu kan. Baca buku, sudah 1000 buku surat. Lepas tu akhir-akhir je penyelesaiannya tidak memuaskan hati. Tidak memuaskan hati. Maka saya mencadangkan kepada kawan-kawan semua, janganlah baca buku tu. Jangan bazir masa. Okay? Jadi, benda yang awak benci. Tak suka bau rokok ke, tak suka pembaziran ke, tak suka apa sajalah yang awak tak suka. Okay? Tak suka orang memandu terlalu laju ke.
tak suka merempit ke. Jadi apa saja yang awak benci, kemudian bagi satu saranan, seruan, jangan buat. You can do this either in English or in BM. Permulaannya, don't say I'm excited. Benda ni benda awak benci, janganlah excited. I have a serious matter to share. I have a serious matter to talk about. I have something important that I want to talk about. Don't say I'm excited to talk about. Sebab benda ni benda yang awak benci. Okay? Munira dia boleh cakap. Ya. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya ada satu perkara yang amat serius yang saya nak perkatakan, iaitu berkaitan dengan pembuangan anak kucing. Okay. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum. I have a very serious matter that I would like to talk about today. It is about the abandonment of little cats. Kittens. Okay, itu serius ya. Kemudian ada gelak dah kan. So abandonment. You can talk about abandonment of kittens. You can talk about abandonment of pets. You can talk about abandonment of babies. Pembuangan bayi. Samalah. Ya, sama aja. Buang bayi ke, buang anak kucing ke, masih pembuangan ya. Alright. Buang sampah daripada kenderaan yang bergerak, boleh cerita juga. Kereta tengah bergerak jalan, buka tingkap, buang. Ingat apa? Jalan raya tu tong sampah dia ke apa? Ya, so if you hate that, you can also talk about that. Okay, you can talk about how you hate people who don't queue. How you hate people when in a crowded area, they crowd around you and they push you. Body contact. Especially during this COVID period. Would you believe it? If you go to Maiden, people still have body contact ya. Bergesi-gesi lagi. Itu orang ni. Okay. Apa saja, whatever that you want to talk about. You can choose either to speak in English or in BM. Don't use excited. Jangan gunakan kataan teruja, tetapi kali ini gunalah kata seperti serious, benda yang berat, benda penting, important, serious, something very deep that you want to talk about, ya. Okay. Something you hate. Kontras dengan pagi tadi benda yang kita suka. Lepas tu cadangan dia apa? Jangan buat, jangan minum, jangan makan, jangan pergi, jangan tonton, jangan baca. Jangan lakukan. Okey, ada siapa nak cakap? Saya nak cuba. Aisyah nak bercakap. Okey, jadi kita bersedia untuk mendengar Aisyah. Anda semua tolong on kamera, jadi bolehlah Aisyah melihat reaksi muka-muka anda sambil dia bercakap. Okey. Untuk menyambut beliau, marilah kita menyeru namanya Aisyah ya. Apabila saya bilang 1 2 3, sama-sama kita seru nama dia. Aisyah. Dia walaupun Aisyah di Ipoh, di rapat setia Ipoh bergetar kerana mendengar seruan kita. Okay, get ready. 1, 2, 3. Aisyah. Okay, Aisyah. Over to you, Aisyah. Okay, saya nak cakap dalam bahasa Melayu je. Bahasa Melayu. Okay, teruskan. Ingat gerakan tangan ya. Okay. Assalamualaikum dan juga selamat. Assalamualaikum semua. So hari ni Aisyah nak tekankan satu perkara yang Aisyah tak suka, iaitu pembakaran secara terbuka. Okey. Aisyah memang tak suka pembakaran terbuka sebab memang Aisyah memang tak suka pembakaran terbuka. Yang pertamanya sebabnya dia membuatkan pencemaran udara. Dia menyebabkan, dia mengakibatkan. Dia mengakibatkan pencemaran udara.
di kawasan rumah Aisyah, jiran-jiran Aisyah dia selalu melakukan pembakaran secara terbuka. Pada setiap petang kalau Aisyah nak pergi melakukan riadah petang, Aisyah berasa tak seronok sebabnya pertama disebabkan oleh bau yang susah pula bahasa Melayu. Bau asap. Bau asap. Bau asap. Jadi bau yang tidak menyenangkan. Aisyah nak keluar petang. Tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Okey, sebabnya Aisyah petang-petang nak keluar beriadah untuk menghirup udara yang segar, tetapi sekarang mempunyai bau asap yang tidak menyenangkan dan sangat busuk. Okey, seterusnya pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara. Kedua, pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara. Udara kita menjadi tidak segar. Yang terakhir, pembakaran terbuka menjadi punca cuaca pada petang tersebut menjadi lebih panas. Menjadi bahang. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap semua orang tidak melakukan pembakaran terbuka di kawasan rumah masing-masing. Tidak melakukan pembakaran. Tidak. Semua orang tidak melakukan pembakaran terbuka di kawasan rumah masing-masing kerana sebab-sebab yang saya dah katakan tadi. Itu saja. Okey, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Okey, jadi Aisyah nak cuba cakap dalam bahasa Melayu. Kenapa kena cuba? Aisyah orang Melayu kan? Betul. Tapi kenapa kekok cakap bahasa Melayu pula ke? Taklah, sebabnya kan kita selalu guna bahasa rojak. Campur-campur. Jadi bila kita nak cakap cara gunakan bahasa rasmi rasa kekok kan? Betul. Tak apa. Alah bisa tegar biasa, biasakan diri ya, supaya kita biasa menggunakan bahasa rasmi. Saya dulu kekok juga masa mula dulu. Masa saya kat Shell dulu, masa saya kat Shell dan juga Maxis. Saya lah orang Melayu, seorang aja pengurus Melayu dalam jabatan itu, maka setiap kali perlu ada pengacara majlis, Azmi. Kena jadi pengacara majlis sebab saya seorang Melayu. Nak pergi sambut tetamu daripada Jabatan Kerajaan, Azmi, we need you upstairs. Pergilah naik atas. Lepas tu ada pula kalau acara ataupun memerlukan pergi berjumpa dengan Jabatan Kerajaan, Azmi, we want to send you to meet the government, go to the government ministry because you are Malay. Saya lah juga kan. Jadi mula-mula pun kekok juga cakap bahasa Melayu, tapi lama-lama saya dah terbiasa kan menggunakan bahasa Melayu rasmi. Jadi boleh, tak ada masalah ya. Walaupun mula-mulanya kekok. Okey, kalau anda satu hari nanti bekerja dalam syarikat yang majoritinya bukan Melayu, pasti anda akan terpanggil untuk menjadi orang tengah, menjadi juru acara, menjadi pengacara majlis dan sebagainya dalam dalam menjalankan tugas anda kerana tak ada orang Melayu lain ataupun kurang Melayu dalam jabatan anda. Okey, jadi Aisyah, you have no problem, tak ada masalah cakap bahasa Melayu tadi, cuma satu dua kataan tadi tu macam kekok sikit dah dia punya penggunaan dia kan. Jadi tak apa, kita belajar ya. Okey, semua tepuk tangan kepada Aisyah. Berikan tepuk tangan. Woo! Okey. Seorang lagi, siapa nak cuba? Thank you Aisyah. Siapa lagi nak cuba? Come on. Cakap bahasa Inggeris pun susah. Cakap bahasa Melayu pun susah. Dia cakap bahasa apa ni lepas ni? Lepas ni petang kita buat Lauratul Arabia atau bahasa Jepun Irsyad nak cuba ke? Siapa tu? Irsyad Okey. Okey, kejap aku nak cari gambar kau dulu. Mana ni? Irsyad. Kau mau Irsyad? Irsyad boleh. Aku tak jumpa dia.
Hidup Isyad. Go, Isyad, go. Kejaplah kejap Asyad. Aku tak cari kau ni. Dah jumpa dah. Okay, I want to pin you. Bila Chandra. Isyad? Okay. Jadi jom kita sambut Irsyad. Ya, seperti biasa apabila saya bilang 1, 2, 3 kita seru nama dia, kita panggil dia supaya semua saka-saka dia datang membantu dia untuk menyampaikan ucapan ini pembentangan ini. Okey, kau ada saka tak Irsyad? Ada Amar tu. Amar tu saka kau? Ada dia bagi saya. Okey, jadi kita seru Ahmad dan juga saka-sakanya. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3 kita pergi. Irsyad! Okey, get ready. 1, 2, 3. Isyad. Okey, Irsyad. I love you. I love you. Irsyad, kau dah cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni? Kalau campur-campur boleh? Janganlah campur. Cuba cakaplah bahasa sama ada Melayu bahasa lah. Melayu atau bahasa Bahasa Inggeris. Melayu lah. Bahasa Melayu. Okey, cuba. Okey, ingat gerakan tangan ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Pagi ni saya nak kongsi tentang apa benda yang saya tak suka tentang Hari ini, Irsyad, hari ini saya nak berkongsi satu perkara yang saya tak suka. okay, hari ni saya nak bercerita tentang satu perkara yang saya tak suka, iaitu sifat-sifat pemandu setengah di Malaysia ni. Yang pertama ialah sifat suka mencucuk orang belakang dengan membawa kelajuan yang tinggi yang boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain di jalan raya. Yang kedua adalah Cerita pula. Satu hari masa saya memandu kereta, ada sebuah kereta Honda, biasa Honda lah, kereta Honda Civic. Ceritalah. Contohnya saya pernah kena cucuk dengan kereta yang high standard, iaitu yang boleh bawa laju dengan mencapai kelajuan yang sangat tinggi, iaitu sampai 200 km/h, yang mencucuk saya dan saya tak yang membuatkan saya panik dan gelabah yang boleh membahayakan diri saya dan juga dia sendiri yang boleh membuatkan aksiden. Okay, sifat kedua yang saya paling tak suka ialah Yang paling saya tak suka ialah sifat tidak menyabar, iaitu bila saya nak keluar daripada parking dan kereta yang menunggu suka horn-horn banyak kali, saya membuatkan saya pun hilang sabar, membuat saya marah dekat dia dan Geram. membuat saya geram kat dia, boleh buat gaduh. Okay, yang ketiga, Tiga. yang ketiga adalah sifat yang suka melanggar peraturan jalan raya, iaitu salah satunya adalah suka melalui lorong kecemasan yang boleh menghalang yang boleh menghalang ambulans jika ada berlaku kecemasan, dan juga boleh buat kemarahan bagi pemandu-pemandu lain. Yang boleh menimbulkan kemarahan pada pemandu-pemandu lain di jalan raya. Okay, kesimpulannya saya nak cakap, janganlah jadi macam pemandu-pemandu seperti jangan jadi pemandu yang sebegitu di Malaysia ni. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okey, bagus Irsyad. Tepukkan. Tepuk. Hidup Isyad. Okey, bagus Irsyad. Relax lah Irsyad. Aku bukan apa. Aku
tengah coaching kau kan. Tu aku cakap tadi buat macam ni, buat macam ni. Cucuk kan. Macam itulah kan. Ya. Tapi aku tak faham lah kereta yang bawa laju lepas tu yang cucuk-cucuk belakang tu. Dia tak takut ke? Kalau saya kereta depan, dia cucuk macam ni. Kan? Kalau saya berhenti tiba-tiba mengejut, tak ke dia pun accident? Betul? Mangang kan? Nah, Memang. memang bangang macam tu. Okey. Saya selalu geram macam aku break mengejut mati kau. Aku macam tu je lah. Ya, aku nak break ke tak? Okey. Sama-sama mati dia. Don't do it lah don't do it ya. Okey. Bagus. Saya suka. Saya tengok ni banyak penambahbaikan. Kau semalam ni Isyad, awak ni memang jenis penakut, macam pemalu, penakut je. Hari ni tengok dah banyak bercakap ya. So like people like to say, once you start speaking, you never stop speaking. Macam orang suka menyanyi, once you start singing, you never stop singing. Orang kena rebut mikrofon tu daripada dia kan kalau karaoke. Okey, bagus ya Isyad. Okey. Jadi adakah sesiapa lagi yang nak mencuba di depan semua orang? Pengalaman lain cakap depan ramai orang. Pengalaman cakap depan 4 orang lain tak sama. Siapa nak cuba? Adakah siapa nak cuba? Ada tak siapa nak cuba? Anis nak cuba ke Anis? Do you want to try to speak in front of everybody? Boleh lah. Boleh lah. Hidup Okey, Anis. kita dengar pula Anis ya, jangan cakap depan semua orang. Okey, kita seru Anis dan semua saka-saka keturunan dia kita seru sekali untuk membantunya ya. Kita panggil nama Anis. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Anis. Hidup Anis. Okey Anis, semua keturunan awak dah turun dah. Okey, sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Nur Anis Fatasha binti Zulkarnain. Hari ini saya nak bercakap tentang perkara yang paling saya tak suka. Awak nak tahu apa? Tanya. Awak nak tahu apa? Nak. Perkara yang saya paling tak suka bila sesetengah orang yang makan dekat kedai, dekat restoran tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi kebersihan. Yang pertama, sesetengah sikap pelanggan ni dia suka membuang tisu di merata-rata. Sedangkan tong sampah telah disediakan di restoran tersebut. Tetapi dengan adanya tetapi dengan adanya sikap malas itu, pelanggan tersebut tidak mematuhi peraturan. Jadi saya marah sangat. Jijik, geli bila tengok tisu kat lantai. Bukan tisu, bukan setakat tisu je, tulang pun ada, tulang ayam. Okey. Yang kedua, sikap pelanggan yang suka menghisap rokok. Masih ada lagi? Terutamanya lelaki ataupun dia hisap, dia sedut vape lah. Kadang yang pergi restoran ni bukannya anak-anak muda tetapi termasuklah family. Terkadang yang family tu pun kemungkinan si ibu tu tengah mengandung. Tu membahayakanlah. Walaupun kerajaan telah mengadakan akta. Walaupun kerajaan telah mengadakan akta melarang merokok dalam premis. Melarang merokok dalam premis. Sambung. Tetapi pelanggan tetap juga bersikap keras kepala. Pelanggan tetap juga besar kepala, keras kepala.
Pelanggan Tetap ke? juga keras kepala. Jadi ini membahayakan kepada ibu yang mengandung dan juga kanak-kanak. Okey, bagus. Yang ketiga, pelanggan yang suka kejap. Ludah. Pekat Korek sangat. hidung. Korek hidung. Pekat sangat ke saya cakap slang Terengganu? Tak ada. Siapa cakap? Tak ada siapa cakap apa pun. Okey tu. Ketiga. Apa dia? Pelanggan yang suka, macam Cik Azmi cakap, dia membuat pelanggan yang tidak senonoh. Contohnya, mengorek hidung. Mengorek hidung. Korek hidung lepas tu saya nampak selit bawah meja. Saya nampak dia penyelit bawah meja foto. Betul. Saya tak suka. Betul. Yang terakhir, saya berharap agar rakyat-rakyat Malaysia mengambil ikhtiar untuk membaiki lagi, untuk membaiki lagi, kelakuan di kedai makan. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Tepukan. Anis, kenapa tiba-tiba Anis tanya pasal slang Terengganu tu? Ada orang cakap apa ke tiba-tiba je? Taklah, takut macam sebab kita kan punya slang ni macam kadang tengah present kan dia termasuk sekali. Tak apa. Sekali-sekala terkeluar cakap Terengganu tu, itu yang menarik tu. Itu yang macam yang orang tergelak tu dan memorable. Macam saya pun kadang-kadang bila cakap tu terkeluar pula slang cakap Perak saya kan. Itu yang buat memorable tu. Okey, tapi tak adalah keseluruhannya kita nak gunakan sebutan kedaerahan kita ya. Jadi sekali-sekala terkeluar ataupun sengaja kita selitkan supaya ada unsur jenaka, itu tidak mengapa ya. Okey, tapi secara keseluruhan kalau Anis tak beritahu saya Anis orang Terengganu, saya dengar tidak dapat saya menduga yang Anis ni orang Terengganu. Maksudnya tak clear, tak obvious ya yang Anis ni menggunakan sebutan negeri Terengganu. Okey? Okey, bagus. Macam mana? Seronok tak boleh cakap sekarang? Ada gerakan tangan macam ni lagi. Seronok tak? Seronok, semangat. Lagi bersemangat bercakap ya. Okey, bagus. Okey, jom kita bagi tepukan kepada Anis. Tepuk. Hidup Anis. Hidup. Okey, jadi sekarang kita pecah kepada kumpulan kita. Kumpulan yang lain pula. Saya buat kumpulan yang baru. Pergilah, nanti saya akan datang melawat anda. Kalau anda dah habis, cepat sangat saya belum sampai lagi. Sambung aja. Tekanlah dalam hidup kita satu benda je kita tak suka macam ni. Tekan dia punya benda dia benci tu, satu je keluarkan dekat restoran je. Yang lain tu semua okey. Kan? Dia ceritalah pasal benda lain pula ya. Banyak benda kat dunia ni yang kita tak puas hati dan kita tak suka. Jadi habis satu pusingan, mulakan pusingan kedua ya. Sampai saya datang. Okey, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Kami bersedia. 1, 2, 3. Kami bersedia. Okey. bersedia. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye. Bye. Bye Amma. Bye Anis. Bye-bye. Bye Hafiz. Bye. Bye-bye. Bye Hafiz.
please don't just throw. We'll make the road dirty at the back of the road. And if the neighbors want to give the food, just go away a little bit far, and just give the food a little bit far. Take initiative to go far and give the food instead of just throw through the back door of the kitchen. And I really, this is it's all of our responsible to take action, to not to just simply throw. And I hope this can give advice to ourselves, to whenever the birds come, just go out a little bit far from the house and give the food. No need to just simply throw the food and make our road, the road, backside road of the house, become dirty. Then please, I really hate that. So I really hope that I feel like my neighbor right now can listen to me, not to throw the food, the leftover food. So I hope that they all hear me. We will send a recording of your speech to your neighbor. Okay, very good. Okay, what was this all about? Your neighbor throwing food for what? For the cats? For the Birds. birds? For the birds? Yeah, a lot of birds here. Okay. Actually, pigeons are a pest. Actually, yeah. If there many of them in huge numbers, they become a pest because of the droppings are all over the place. Okay. Okay. I like the way you have spoken. Menarik tak? Amar, menarik tak? Menarik. Banyak gerakan tangan dia kan? Sampai tenganga mulut saya. Amar pun terangga tengok lah. Tengok jadi buka-buka ke. Barulah berkesan. So we know that you really hate this matter, and if I were your neighbor, I would take immediate action to stop feeding the birds, because I'm scared of you, because I don't want to get on your bad side. Okay, you may come out of the kitchen door with a knife in your hand. Okay, very good. Good use of hand gestures. Well done, Munira. Okay, next. Siapa pula? But excuse me, I want to go to another group. Yeah. Okay, continue, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Bye. Thank you, Amar. Next, Nurul Nadia. Sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak cakap pasal benda Saya selalu tersenyum yang saya masa paling tak seronok tengok suka. saya. Iaitu saya tak suka orang yang tidak menghormati orang lain. Saya tak suka. Saya tak suka. Okay, contoh orang yang tidak menghormati. Tak suka orang yang tak menghormati orang lain. Dua kali. Saya tak suka orang yang tak menghormati orang lain. Good. Contoh orang yang tidak menghormati orang lain ialah dengan pertama, dengan cara orang yang merendahkan orang lain. Saya tak suka orang yang memalukan, menghina, kerana ini boleh merendahkan keyakinan seseorang. Yang kedua, contoh yang kedua ialah orang yang suka pecah rahsia. Saya tidak suka orang yang pecah rahsia selepas memberi kepercayaan kepada mereka. Lagi-lagi bila mereka menambah komen-komen yang negatif di belakang seseorang. Ini boleh membuat seseorang hilang kepercayaan dengan orang lain.
Contoh yang ketiga, saya tak suka lelaki yang tidak menghormati perempuan. Saya tak suka bila lelaki ganggu perempuan lagi-lagi di tempat awam. Ini boleh membuatkan kami sebagai perempuan takut bila di tempat awam. Kami sebagai perempuan takut bila berada di tempat awam. Takut. Kami sebagai perempuan takut bila di tempat awam. Terus? Kesimpulannya, janganlah sesekali kita tidak menghormati orang lain kerana kita boleh buat kerana kita bukanlah hidup seorang di dunia ni, tapi bersama orang lain juga. Kerana kita bukan hidup seorang dalam dunia ni. Kerana kita bukan hidup seorang di dunia ini, tapi bersama orang lain juga. Marilah kita kekal damai hubungan kita sesama orang manusia lain. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Nadia, awak baca nota ke apa, Nadia? Ha? Awak baca nota ke? Notes je? Okey. Tengok notes awak macam mana? Tunjuk kat kamera. Saya tengok notes awak. Tunjuk kamera macam tu je. Angkat je. Dekat laptop. Dekat laptop. Oh, dekat laptop. Bukan. Masalah dia kenapa? Kamera awak ni bukan sekali dengan laptop ke? Ha? Kamera awak sekali dengan laptop ke tidak? Oh tak. Oh boleh lah. Sekejap. Letaklah kamera tu atas laptop. Oh macam tu. Okey. Kamera laptop awak tak berfungsi Okey, faham. Okey. Jadi saya tengok sini, awak punya point ni apa tu guna ayat-ayat yang lengkap. Itu masalah dia. Okey dah cukup. Okey. Cukup Okey Nadia, kalau nak buat nota, jangan menggunakan nota, jangan menulis gunakan ayat-ayat yang lengkap. Kita guna keyword saja. Sebab kalau ayat kita gunakan ayat-ayat yang lengkap, maka kita cenderung untuk baca daripada awal hingga akhir. Jadi bila kita baca dari awal hingga akhir, kita tidak memandang ke arah kamera ataupun audience Itu tadi boleh saya tengok tadi Nadia banyak pandang ke bawah. Pandang ke bawah dan juga belah kiri. Jadi tak memandang ke arah kamera. Jadi kalau kita nota kita guna keyword sahaja, maka ada 2-3 perkataan satu point. Dah kita baca, tak ada apa lagi kita nak baca, memaksa kita untuk kembali memandang kepada audience dan juga kamera. Okey Nadia? Okey. Boleh. Okey bagus. Saya dapat tengok dah 2 kali dah Nadia bercakap. Banding dengan kali pertama, memang banyak penambahbaikan. You are improving, so continue to speak ya. Ada lagi kita berlatih. Okey bagus Nadia. Tepukkan semua. Okey, seterusnya kita pergi ke peserta yang satu lagi dalam kumpulan ini. Saya pula nak meminta memohon untuk pergi ke kumpulan yang lain ya. Okey. Okey sir. Terima kasih. Teruskan ya. Tak tahu apa dia orang punya habit. Habit apa dalam bahasa Melayu? Tabiat. Dia orang punya tabiat, tak tahu apa dia orang punya tabiat, selalu sangat-sangat mencampur juga. Dia tak kira umur ni, ada muda, ada tua, semua sama. Mencampur tepi jalan je. Kadang-kadang dekat office pun kita boleh tengok tepi-tepi bahu jalan confirm mesti ada puntung rokok. Okey. Mesti ada. Confirm mesti ada puntung rokok ni. Okey, untuk kesimpulannya, saya ingin tegaskan dekat sini kepada perokok-perokok, tolong hindari 3 benda yang saya mention apa dalam Melayu? Telah sebutkan. Yang saya sebutkan tadi. 3 benda yang saya sebutkan tadi itu tolong hindari untuk sebagai tanda hormat kita kepada orang yang tidak menghisap rokok. Tolong kalau antara kita ni tidak ada yang merokok, tolong nasihatkan kepada adik, abang ataupun ayah
Siapa-siapa lah yang merokok bukan nak suruh berhenti rokok. Kalau tak boleh berhenti pun tak apa. Cuma hindari 3 benda yang saya sebutkan tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, bagus. Wah, dengar suara tadi berapi-rapi cakap tadi. Jadi saya suka. Tapi saya dah lupa dah muka Lokman. Semalam macam ada muka dia, saya dah lupa. Yang ni sir. Aduh, internet connection ni. Macam tu lah kau ni. Nampak tak sir? Tak Saya nampak gelap ni. Tak nampak. Aku ni ingatkan Saya duk diri aku. Saya duk on camera sir tapi tetap. Internet Ya. kot. Memang Lokman internet slow. betul ni. Okey. Tak apa. Minta maaf Kalau boleh Ji, saya nak tengok muka awak sebab saya nak kenal. Okey. Sebab saya nak cuba buat perbandingan semalam dengan sekarang dengan hari ni. Jadi hari ni tadi saya dengar memang hebat. Saya suka cara awak menggunakan bahasa dan juga cara tegas telah memberitahu kita memberitahu perokok perkara-perkara yang mereka tidak sepatut melakukannya ya. Ya sir. Jika nasihat awak jika di kalangan kita ni tak ada yang merokok, sila sampaikan perkataan ini kepada rakan-rakan kita yang merokok, adik-adik kita, abang-abang kita, ayah kita, semua sekali. Itu bagus juga ya. Okey, jadi tahniah saya ucapkan. Pelbagai suara ada, cuma kalau petang ni kalau ada peluang, kalau boleh on camera, saya nak perhatikan pula cara Lokman menyampaikan dengan menggunakan gerakan tangan seperti yang saya telah tunjuk sebentar tadi. Boleh ke tidak? Ya sir. InsyaAllah. Boleh. Ni sir nampak. Aku ingat dah. Inilah Lokman. Okey. Dalam bahasa Inggeris lain pula. Dalam bahasa Melayu lain Dalam bahasa pula. Inggeris. Dia gagap sikit sir dalam bahasa Inggeris. Okey. Itu pun tadi ada campur-campur kat sir. Rojak-rojak juga. Itulah. Awak ni macam orang putih kan sebenarnya. Tapi tu apa? Tabiat lah. Kan? Ya sir. Tabiat pun tak ingat. Okey? Jadi orang putih lah tu awak tu. Okey, tak apa. Teruskan. Minta izin ya. Saya nak pergi tengok kumpulan lain pula ya. Okey. Okey sir. Thank you. Terima kasih. Dah habis satu pusingan, buat pusingan kedua pula ya. Okey. InsyaAllah. Hai. Saya kembali. Ya. Siapa yang tengah cakap ni? Semua dah habis bercakap. Semua dah habis bercakap. Semua dah habis dah. Ulang lagi lah. Carilah topik lain pula. Takkanlah kat dunia ni satu benda je kau tak suka. Macam benda kita tak suka. Entah je. Okey. Apa benda kau nak komplain ke, tak suka ke, benci ke. Cakap je. Siapa-siapa nak mula? Boleh? Saya nak dengar sikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mula. Okey, sila. Nama saya Muhammad Firdaus Yusof. Ya, betul. Terima kasih untuk sudi mendengar. Saya nak menceritakan tentang saya sangat tak suka. Yang tak suka ni. Saya tak suka pakar. Saya tak suka tentang pengambilan minuman keras ataupun pengambilan alkohol. Disebabkan ini kerana satu kepada individu tu. Satu kepada individu tu boleh menyebabkan individu tu hilang pertimbangan diri. Contoh dalam keluarga hilang pertimbangan diri. Contoh dalam keluarga. Okey, apabila seseorang tu mengambil minuman keras ataupun minuman alkohol ni, dia akan jadi pemikirannya tak rasional. So tak boleh berfikiran waras, hilang. Okey, sebab yang kedua, dalam masyarakat dia akan jadi tak campur dengan masyarakat dan boleh menyusahkan masyarakat, dan ini akan menyebabkan rugi dalam komuniti kita. Sepatutnya kita boleh memberikan apa sahaja tenaga kerja untuk masyarakat supaya boleh memberikan kebaikan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga.
Yang ketiga, kesan daripada pengambilan alkohol ni akan menyebabkan, contoh dari segi pemanduan, akan menyebabkan seseorang itu akan cuai, selalu cuai. So akan menyebabkan kemalangan kepada orang lain juga. Akan menyebabkan kemalangan kepada orang lain juga. So nasihat saya kepada sesiapa saja yang mengambil minuman keras ni, saya harap berhenti ataupun stop ataupun jangan ambil minuman keras ni agar kita dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kita dapat mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak kita ingini. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, bagus. Okey, Firdaus, cuma poin yang pertama tadi itu hilang akal ke, hilang pertimbangan ke, ya, ini akan membawa kepada kes kekerasan, ya. Kes mencederakan kaum keluarga, mencederakan isteri, ya, dan sebagainya, dan juga mungkin mencederakan diri sendiri terjun bangunan, ya. Itu bagilah contoh, sebab yang pertama ni tak ada contoh. Okey, bagus. Saya suka. Jadi ingat gerakan tangan tu macam-macam kita boleh buat, ya. Jadi kita pun ingat kita nomborkan, kita boleh menggunakan sebagai penekanan, ya. Gini pun boleh, ya. Dan tadi tu bila hilang kepala kan. Tunjuk dalam kepala je. Ini gerakan ni biasa orang buat kan. Dia gila ke, dia hilang akal macam ni kan. Ya, boleh kita gunakan juga. Okey. Okey, bagus. Saya mohon mengundur, saya nak pergi ke kumpulan lain pula. Okey, bye semua. Bye, Cik Azmi. Bye. Dah habis, teruskan Okey. Gunakan masa yang ada ni. Cakap je apa ada, tetap saja. Alright. Faris. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Jadi hari ini saya akan kongsikan perkara yang paling saya benci, iaitu cerita apa dia? Tak tahu kan? Okay, perkara yang paling saya benci ialah exhaust bising. Okay. Exhaust, bunyi exhaust yang bingit. Okay. Okay, kenapa saya tak suka? Ada 3 sebab kenapa saya tak suka. Dan sebelum tu saya terangkan. Exhaust yang bising ni saya tak suka, pakar. Okay. Saya akan terangkan 3 sebab kenapa saya tak suka exhaust bising ni. Okay, sebelum saya terangkan, saya akan spend dulu exhaust bising ni apa dia. Okay, exhaust bising ni dia sebenarnya exhaust yang telah diubah suai, di mana dia telah buang peredam bunyi tu untuk mengeluarkan bunyi yang true, bunyi yang betul-betul daripada enjin. Kiranya tak ada tapis. Okay, jadi sebenarnya saya berpakai exhaust bising, tapi saya pakai yang tidak terlalu bising. Tetapi saya sendiri pakai yang tidak terlalu bising, yang hanya sedap telinga mendengarnya. Okey, yang pertama kenapa saya tak suka adalah exhaust bising ni dia selalunya keluar pada waktu malam. Di saat orang nak tidur, time tu lah dia orang keluar. Jadi dari situ dia mengganggu kita punya waktu tidur lah. Sebagai contoh, masa saya belajar dulu, saya duduk di Pandan Jaya. Jadi situ kawasan tu memang saya tak tahu lah kenapa, tapi ramai sangat orang test motor kat situ. Saya pun tiap-tiap hari saya jerit kat luar tingkap tu. Bang, ini bukan Sepang. Ini jalan biasa je bang. Macam tu je lah. Lepas tu yang kedua, kenapa saya benci bunyi exhaust bising ni adalah exhaust bising ni dia hanya bunyi, dia tak pergi pun. Kiranya hanya bunyi saja. Dia performance dia elak. Performance dia biasa-biasa je. Sebagai contoh, saya pernah nampak orang ni, dia dari sini nak ke sini, bunyi dia tapi perginya tak. So kita kena layan bunyi tu selama hampir seminit atau lebih. Dari situ akan membuatkan telinga kita pekak sebelah. Nak layan bunyi dia pergi.
Itu pun membuatkan telinga akan telinga kita pekak. pekak. Okey. Walaupun telah beredar tapi kita masih berdengar lagi secebis dua bunyi dia. Okey, yang ketiga dan terakhir kenapa saya benci bunyi exhaust yang bising ni adalah dia akan menyebabkan kita merasa lagi stres. Dia akan menyebabkan kita lagi stres. Okey, bayangkan sebagai contohlah kita ni masih seorang belajar, kita tengah fokus untuk buat assignment semua kan. Tengah duk fikir-fikir, perak dia datang. Hello sir. Dah habis ke apa ni? Dah habis. Habis. Ada lagi kumpulan sebelum kumpulan 6 kumpulan 5 tak habis lagi. Masih lagi cerita pasal dia benci bunyi exhaust motosikal yang bising. Okay, cerita je lah apa benda. Takkan kat dunia satu benda je awak tak suka. Mesti banyak benda awak tak suka kan? Ceritalah lagi. Tambah je lagi. Ada masa lagi 15 minit. Okay? Gunakan masa. Ada siapa nak cerita benda-benda yang awak tak suka? Okay, Anis ada pusingan kedua pula nak cakap. Benda dia tak suka. Apa saja, spontan je. Benda tak suka tu tak payah kita buat kajian. Memang kita dah tahu dah. Memang dalam kepala kita benda kita tak suka kan. Tak suka lipas ke, cerita lah. Nyamuk ke. Terus? Apa? Apanya tak suka? Tak suka kucing pun ada. Cerita nak cerita tak suka kucing boleh. Cerita je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Nur Anis. Sekali lagi nama Nur Anis Fatasha binti Kanan. Ya Anis. Yang kedua pusingan yang kedua. tadi Anis tak suka. Yang pusingan kedua ni Anis tak suka. Kalau ikutkan yang ni sebenarnya berkaitan dengan ni lah diri sendiri. So Anis cakap umum je lah. So tak suka orang yang suka Gerakkan tangan Anis. Ada lupa gerakkan tangan. Apa tu dia suka judge apa? Membuat andaian. Membuat andaian terhadap seseorang itu tanpa ada unsur periksa. Jadi kita sebagai manusia ni sebelum nak cakap sesuatu tu kita mestilah tahu Kita mestilah periksa orang periksa ke mestilah tahu asal usul orang tu, dia punya perangai macam mana, dia punya perwatakan sebelum kita nak cakap sesuatu dekat dia. Dan selain itu jangan mengecop orang. Jangan mengecop orang. Okey, yang mengecop jangan melabel orang ini dan itu ya. Selain itu perwatakan ini juga yang suka melabel orang tidak wajar untuk diamalkan di tempat kerja sebab akan membuatkan hubungan persekitaran di tempat kerja tu bertambah tak seronok lah. Bertambah. Besar ke? Bertambah tak seronok. Okey. Yang tu kita sebagai pekerja dan sebagai orang awam ni kenalah mengambil inisiatif untuk mengelakkan daripada daripada membawa mulut bercakap buruk pasal orang lain di tempat kerja ataupun di tempat kerja, di rumah ke, jiran sebelah ke. Dan akhir sekali ada idea. Akhir sekali Nis rasa kita memang tak patut
buat benda macam ni. Sebab bagi Anis memang perkara macam ni boleh menjatuhkan imej seseorang. Boleh menjatuhkan imej. Cuba inilah ni, cuba ni. Boleh. Serius lah, muka serius. Boleh mendatangkan. Boleh menjatuhkan imej seseorang tu. Jadi kita pun macam tak berapa nak selesa lah dengan dia. Bila dah bercakap belakang ke apa ke, nak buat kerja satu office pun tak selesa. Jadi akhir sekali Anis ingin mengajaklah kawan-kawan Anis untuk tidak melakukan tidak melakukan perkara sebegini terhadap orang lain. Marilah kita sama saling menyayangi di antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Bagus, terima kasih. Oh, hebat. Cuma kali kedua ni gerakan tangan kurang pula. Jadi jangan seganlah, jangan malu. Jangan lupa ingatkan diri, gunakan gerakan tangan. Gunakan gerakan tangan. Barulah kita ingat ya. Okey, Anis. Okey, yang lain sambung. Okey, lain pula. Saya nak pergi minta izin saya nak pergi kumpulan lain pula ya. Okay, bye. Tak pergi lagi saya. Apa yang Aisyah ni apa? Cancel plan keluar dengan member ke atau dengan ex Aisyah? Tak kisah semua. Kalau dah plan, lepas tu memang cancel keluar, Aisyah memang tak suka. Sebabnya Aisyah dah get ready, Aisyah dah sedia. Macam otak Aisyah dah bersedia untuk keluar. Aisyah dah excited. Kemudian cancel. Rasa macam hampa lah macam tu. Dah make up lah. Dah pilih baju malam sebelum, mesti dah pilih baju nak keluar pakai yang mana satu. Tapi cancel pula. Memanglah rasa kan. Jadi itulah dia. Jadi kalau korang buat apa? Fake hope jugalah tu. Setuju. So, jadi Aisyah encourage korang kalau dah plan keluar tu, kalau nak cancel, bagi tahu awal-awal. So that orang tu tak adalah terasa hati. Orang tu tak terasa hati. Jadi itu saja dari Aisyah. Okey, bagus. Tepukan. Okey, bagus. Jadi saya suka dengar anda bercakap tadi, Aisyah, kerana nampak sungguh-sungguh, tapi dalam masa yang sama cara anda pun santai juga jadi dalam kesantaian. Okey, tapi jangan lupa gerakan tangan yang saya ajar tadi supaya lebih menarik kepada audience. Mereka dapat dengar, mereka juga dapat nampak anda. Ya. Okey. Teruskan. Sambung lagi lah siapa-siapa cakap. Benda yang kita tak suka tekan satu je. Mesti banyak. Kita je lah. Saya nak tengok satu lagi kumpulan ya. Okey. Sampai pukul berapa? Sampai 12.45. Kita ada 6 minit lagi. Teruskan ya. Okey. Teruskan. Hi sir. Kita ada masa lagi. Sampai 12. Ada masa lagi Teruskan. Nanti siapa tengah cakap ni? Takkan dalam dunia ni satu benda je awak tak suka. Mesti banyak kan. Benda-benda kita komplain kan. Banyak. Kita orang baru komplain pasal yang isu political Malaysia. Sebab kerajaan dia bagi telefon yang sangat murah untuk pelajar-pelajar yang ada dekat telefon yang sangat murah. Bagi telefon yang sangat murah yang boleh membahayakan pelajar, dan phone tersebut boleh dijadikan sebagai bom.
Kalau kita overcharge, dia akan jadi panas dan meletup. Oh, okey. Bagus, bagus. Jadi, tapi cadangan apa pula? Cadangannya? Cadangan kerajaan sepatutnya bagi orang yang bertanggungjawab untuk selesaikan masalah tersebut. Jangan buat perkara ambil mudah. Jangan. Jangan ambil kerja sambil lewa. Sebagai seorang yang bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas, anda seharusnya untuk menjalankan tugas, anda sepatutnya menjalankan kerja dengan amanah. Ya, betul. Okey, bagus. Seronok tadi. Okey, bagus. Gila, bagus. Jadi, bila ada gerakan tangan yang pelbagai itu menjadikan ucapan kita lebih menarik. Lagi orang nak pandang, lagi orang bagi tumpuan ya. Itu yang kita nak. Okey. Yes, continue what you are doing. Okey, kita ada masa sampai 12.45. Kalau Akila dah habis, mungkin Irsyad ke, Ain ke, Nona Jiha ke nak tambah pula ataupun nak bagi satu ucapan yang baru tentang benda yang anda tak suka. Okay. Ishan dulu ke? Terus. Ain lah. Ya, Ishan dulu lah. Satu benda lagi yang saya tak suka tentang apa ni, bukan pemandu Malaysia lah, tapi untuk tetapi adalah apa ni, rider motor kat Malaysia ni. Yang satunya perangai diorang yang suka menyelit waktu jam yang membahayakan diri dia sendiri dan juga orang lain. Kalau dia langgar kita, so kita yang kena marah nanti. Okay. Lepas yang keduanya yang suka. Yang kedua. Kau baca apa tu, tengok kita lah. Irsyad. Yang kedua. Yang kedua apa ya? Suka langgar traffic light. Yang suka langgar traffic light. Walaupun tak ada kereta, kita still kena mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga adalah apa dia? Yang ketiga adalah yang suka berlumba-lumba di atas jalan, di atas lebuh raya. Yang suka merempit di atas lebuh raya Malaysia. Perangai itu memalukan, merosakkan imej negara Malaysia dan juga imej sendiri dan keluarga. Dan juga boleh membahayakan dia lah dan orang sekeliling. Okey, itu saja daripada saya. Okey, bagus Irsyad. Bagus Irsyad, cuma satu je. Kau selalu pandang ke bawah, tengok apa lah? Tak, sebab saya punya skrin kat bawah, kamera kat atas. Oh, kamera kat atas. Patutlah sebab nampak macam anda membaca nota. Tapi tak baca nota kan? Ada tak. Okey, jadi kalau kamera tu kat atas, maksudnya dari masa ke semasa kita kena pandang atas masuk kamera. Okey, jangan semua pandang ke bawah Dari masa ke semasa pandang kamera juga. Okey, bagus. Nanti saya kembali saya nak pergi satu lagi bilik ni. Amar. Okey. Yes, dah. Okey. Sir. Actually kita orang baru je habis and baru je lepas bercakap tentang dah habis ke kelas ni sebab nak lunch. Gitu. Dah habis ke? Dah habis ke? Yeah. So kita nak, bila kita nak pergi lunch gitulah. Okey, kita akan rehat jam 12.45. Jadi sekejap lagi. Oh, okey. Okey, saya panggil sekarang lah Saya Baldi panggil anda semua kembali Okay. See you. Back. See you. Bye. Okay. See you guys. Masa apa bos? Okay, welcome back.
Okay, Dani. Sir. Ika, Faris, Jiha, Izzat. Lain, semua dah ada ke? Ada lagi belum kan? Okey, jadi kembali kita ke bilik utama, ruang utama sebelum kita berehat untuk makan tengah hari ya. Jadi apakah makanan yang yang sedang menunggu anda tengah hari ini? Nasi ayam. Medi, Garam. Medi. Tak tahu lagi. Ini. Okey, Hafiz makan apa Hafiz? Nasi lemak. Nasi lemak pagi kot. Nasi lemak pagi tadi ya. Betul. Ada lagi. Ada lagi. Abang, what will you be having for lunch? Nasi goreng. Nasi goreng macam ni lah, nasi goreng. Goreng. Nasi goreng ya. Okey, jadi kita rehat sehingga jam 2 suku macam semalam ya. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kalau boleh kita rehat sekarang hingga jam 2 suku. Sebelum kita rehat, pertama sekali, anda semua adalah orang yang hebat-hebat dan rajin berlatih. Maka berikan satu tepukan untuk diri sendiri. Tepuk. Okey, jadi sebelum kita rehat, on camera, on video, on microphone. Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk menjerit. Lapar. Lapar. Apa? 2, 3. Lapar. Bye semua. Kita rehat sampai jam 2 suku. Bye Anis, Akmal, Fika, Izzati, Amal, Sakina, Aisyah, Sazwan, Fida. Bye. Bye semua. Thank you, sir. Bye Kila. Thank you, Bye sir. Kila. Bye Nurain. Okay, bye Amal. Okay, bye. See you. Bye. Bye Faris. Kita jumpa kemudian ya. Okay Danny. Okay, bye.